Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel The Bolas. Kali ini, kita akan bercerita dan analisis taktik lawan pertama kita di dalam Piala Asia, Jordan pada 16 Januari ini. Pasukan ke-87 dunia itu melakukan persediaan yang cukup rapi apabila mengatur 3 aksi persahabatan sebelum ke Piala Asia bersama Syria, Qatar dan Jepun. Jurulatih daripada Maghribi, Hussein Amota adalah orang yang diberi tanggungjawab untuk cuba membantu Jordan menjulang Piala Asia pertama dalam sejarah mereka. Pernah membimbing klub gergasi Qatar, Al-Sadd, Hussein dilantik sebagai jurulatih Jordan pada Julai lalu menggantikan Adnan Hamad. Tetapi melihat kepada rekod perlawanan yang dipegangnya setakat ini, Jordan tampak bergelut dengan masalah prestasi. Kita juga boleh mengambil sudut positif di mana Jordan masih tidak menang apabila berhadapan 3 negara dengan ranking dunia hampir Malaysia, iaitu Azerbaijan, Tajikistan dan Lebanon. Pada tembungan 15 Januari ini bagaikan suatu reunion kecil, khususnya bagi peminat Selangor, Kedah dan PDRM FC. Skuad Jordan dibarisi 4 nama yang sinonim dengan bola sepak tempatan, berbaris dalam 4-3-3, campuran antara bakat muda dan veteran terlihat di seluruh skuad mereka. Pemain terbaik mereka, Musa Al-Tamari, akan menyemarakkan padang dengan kepantasan dan kreativitinya. Berkemungkinan di bangku simpanan, penjaring terbanyak Jordan dengan 32 gol, Hamzah Al-Dardor sebagai senjata rahsia. Kelab-kelab dari region Arab biasanya cenderung untuk bina serangan dengan perlahan dan sabar di bahagian mereka sendiri kerana keengganan pihak lawan untuk menggunakan tekanan tinggi. Style ini terbawa-bawa kepada pasukan kebangsaan sekitar negara Arab dan begitu juga Jordan. Aspek pertama yang perlu disiapkan Malaysia ialah fizikal yang tip-top. Jordan bermain sangat direct, fizikal dan kuat. Mereka akan cuba menggunakan fizikal mereka untuk memenangi cabaran bola di seluruh padang. Mereka akan meletihkan Malaysia dengan larian-larian mereka. Pendekatan Jordan ketika sepakan gol adalah sama dengan lebih kerap bola ditendang jauh ke atas berbanding di atas lantai. Sesekali, Jordan akan cuba membina dari bawah, tetapi hasil akhirnya masih sama, permainan vertikal. Bentuk asas Jordan dengan 5 pemain di bawah dan baki 5 pemain ditolak ke atas. Pemain yang di-highlight di sini, Ehsan Haddad dan Rajai Ayat, ialah 2 progresif passer utama Jordan. Menyingkirkan tekanan lawan lalu menggunakan pelbagai katalog pas 2 pemain ini. 3 penyerang akan menunggu di bahu lawan untuk larian ke belakang dan baki 2 midfield lagi untuk mencabar bola kedua. Membiarkan Rajai Ayat berseorangan untuk spray the passes bukanlah pilihan yang tepat bagi lawan. Tanpa bola, dia nampak bergelut, tetapi dengan bola sangat bijak menghidu ruang kosong untuk diisinya. Banyak bola-bola sungkitan dihantar kepada back sisi yang melebar di sayap. Untuk menyokong aliran bola, kadangkala Rajai Ayat akan turun membentuk 3 back. Ini memberi lesen untuk back sisi naik ke atas. Kualitinya sebagai coach di atas padang menjadikannya komponen penting untuk pasukan Jordan ini. Seorang lagi komponen penting ialah bek kanan Ehsan Haddad, kapten pasukan Jordan dan veteran di dalam skuad ini yang telah bermain di Piala Asia dan Piala Arab. Di sini, apabila Ehsan Haddad baru saja terima bola, perhatikan 3 pemain di depan yang sudah pun sedia untuk terus berlari. Ini jelas ialah pergerakan yang telah pun dilatih berulang kali di padang latihan. Posisi kedua-dua bek sisi Jordan yang tinggi dan melebar selepas bola memasuki zon padang lawan. Apabila bola berat di arah kiri padang, Ehsan Haddad bijak untuk masuk invert ke tengah padang untuk menjaga rest defense dan menawarkan pilihan pas untuk switch play. Bola sampai kepadanya, dia membuat pas 1-2 dan tak teragak-agak berlari masuk ke dalam kotak. Sekali lagi, perhatikan betapa agresifnya Ehsan Haddad pada awalnya menggelecek bola ke depan sehingga menyamai garisan penyerang. Kemudian, agresif ke belakang mengejar semula bola yang hilang. Apabila Jordan dapatkan semula bola, dia menawarkan diri untuk pas dan terus bergerak semula ke depan dengan bola. Bertahan dalam mid block 4-4-2 atau 4-5-1, Jordan fokus untuk kompakkan struktur. Pemain depan Jordan yang tidak terlalu menekan tinggi.
Pasangan bek tengah yang agresif dan tidak teragak-agak melompat keluar dari garisan belakang untuk memintas. Kadang-kala mereka naik menekan sehingga ke kawasan tengah padang. Tetapi dengan pemain depan yang tidak mengasak, lawan mempunyai banyak masa dan ruang untuk mengatur langkah. Di sini, Jordan membiarkan dua bek tengah Saudi kosong. Fokus utama ialah untuk mencantas pas ke tengah dan kepada bek sisi Saudi. Bek tengah Saudi dapat masa untuk memilih target, membuat hantaran atas. Bola atas itu gagal dikutip Jordan dan gerakan ini hampir berjaya. 20 minit kemudian, gerakan yang sama berlaku. Masa dan ruang yang banyak untuk mencari target. Bola atas sekali lagi gagal diuruskan oleh Jordan. Saudi hampir berjaya menambahkan jaringan. Tetapi seperti ditunjukkan di sini, Jordan juga mampu menaikkan gear mereka dan memilih untuk tekanan tinggi, lalu memerangkap Arab Saudi di kawasan sendiri. Perhatikan, setiap pemain melakukan man marking. Dengan sikit pilihan yang ada, cubaan pas ke tengah Saudi gagal. Saudi dipaksa reset dan berpatah balik ke belakang. Goalkeeper tiada pilihan melainkan melakukan clearance. Bola atas ini diterjah oleh Abdullah Nasib yang naik sehinggalah ke tengah padang. Harapan Jordan terletak di bahu pemain sayap lincah Musa Al-Tamari yang digelar mereka sebagai Messi Jordan. Untuk pemain baru di liga itu, kelincahannya telah pun memukau Eropah. Keupayaan menggelecek, kawalan rapat dan ketangkasan bermakna Musa mudah mencari jalan keluar dari ruang sempit. Apabila Jordan bermain lebih bertahan, Musa akan menjadi outlet untuk memusnahkan lawan dalam transisi. Pemain yang sangat dinamik dalam menyerang. Kombinasinya dan Musa Al-Tamari di kanan perlu diberi perhatian khas oleh Malaysia. Apabila Corbin Ong naik ke atas, pastikan pemain lain akan isi ruang itu. Malaysia pastinya sudah jelas dengan kelemahan ketara Jordan dalam bertahan. Barisan pertahanan Jordan tidak suka untuk bertahan. Ya, kita tidak pandang rendah Jordan, tetapi kita nampak itu. Di dalam satu program TV Jordan, Yassin Amal, bekas pembantu jurulatih Jordan, juga secara terang-terangan mengakui masalah terbesar mereka ini. Melalui pemerhatian, pasangan bek tengah mereka cenderung untuk lambat bertindak dan leka. Organisasi yang tidak baik, lambat menutup ruang, bergelut dengan bola atas dan tidak laju. Asas bertahan seperti clearance dan tandukan juga buruk. Arahan jurulatih juga memerlukan Abdullah Nasib dan Al-Ajalin untuk lebih aktif dan agresif memburu bola. Kadang-kala menekan tinggi sehingga ke garisan tengah. Tetapi dengan kedua-dua bek sisi sudah pun ditolak ke atas, mereka perlu berlari ke belakang semula. Ini menjadi sesuatu yang sukar untuk mereka. Oleh itu, Malaysia perlu berikan sesuatu untuk Jordan berfikir dan tidak tenang bertahan sepanjang 90 minit. Kebolehan hantaran jauh Dion Kools hujani Jordan dengan bola-bola atas. Kita juga ada kelajuan pada Faisal Halim dan Arif Aiman. Banyakkan buat larian ke belakang. Gunakan Darren Long atau Romel Morales sebagai pemantul bola. Pemain yang akan turun ke bawah sedikit apabila bek tengah merapat, swap pemain-pemain lain di belakang. Untuk Malaysia layak ke peringkat seterusnya, tiada pilihan lain melainkan bermain untuk tiga mata menentang Jordan. Dengan taktik yang betul, kami sangat yakin kita pasti boleh jaringkan sekurang-kurangnya 1 gol menentang mereka. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan kongsi video ini. Selamanya Harimau Malaya.